Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik, ibu bapa yang dihormati serta para pendidik. Kita bersama dengan surah Ad-Duha, surah yang ke-93 di dalam Al-Quran, mengandungi 11 ayat dan diturunkan sebagai surah yang ke-11 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah dimaksudkan dengan Ad-Duha? Ad-Duha adalah satu waktu yang menunjukkan cahaya matahari sedang memutih, ya, sedang bertukar daripada fajar yang kekuning-kuningan, ya, kepada keputihan. Ya, barangkali jam 7.30, pukul 8 pagi, hinggalah semakin lama semakin meninggi cahaya matahari berkenaan. Dan kalau kita membaca surah Ad-Duha, kita akan mendapati surah ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bentuk motivasi kepada Nabi agar meyakini bahawasanya keperitan dan kesulitan yang Nabi hadapi sepanjang dakwah di bumi Makkah. Kerana ketika surah ini diturunkan, di awal Makkiyah perjuangan yang Nabi hadapi sangat getir. Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Nabi ada emosi, Nabi kadang menghadapi tekanan. Maka surah ini diturunkan untuk memberikan janji yang benar kepada Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya akan datang satu ketika selepas semua kesulitan ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kau akan dikurniakan kekuasaan, kemenangan ke atas bumi Makkah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Fatarda, ia akan menyebabkan kau tidak akan meninggalkan dunia, melainkan dalam keadaan kau gembira dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadamu. Kita sedia maklum, ya, surah ini bermula dengan sumpah, iaitu satu waktu di waktu pagi yang ramai orang akan aktif, bertenaga, berstamina tinggi untuk berjual beli. Dan menariknya, ya, surah ini menceritakan tentang keperluan Nabi untuk tidak terlalu memikirkan serangan propaganda Ummu Jamil ataupun serangan musuh-musuh Islam. Jangan buang masa memikirkan, ya, mengapa mereka terus menolak dakwah yang disampaikan. Itu bukan tugas kamu, ya, untuk memberikan hidayah. Tugas kamu hanya menyampaikan. Lalu apa yang mereka maki, itu bukan sepatutnya menggugat, ya, motivasi kamu. Kerana sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mahu Nabi terus menyampaikan. Kerana waktu duha adalah waktu yang aktif, orang tidak penat, orang tidak letih seperti waktu asar. Sebab itu Allah Taala memilih sumpah yang bersesuaian dengan subjek. Allah Ta'ala memilih objek sumpah, ya, dengan subjek yang bersesuaian dengan sumpah berkenaan. Wal asri, ya, waktu asar tidak boleh dikaitkan dengan aktif bekerja. Waktu asar adalah waktu orang penat, letih dan orang mula mengira untung rugi. Sebab itulah surah Wal Asri dikaitkan dengan untung rugi. Tetapi Wadduha, ya, berakhir dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nak katanya Al-Quran ini, nikmat Al-Quran ini, nikmat pada ayat terakhir ini, tuan-puan sekalian, adik-adik, apa yang dimaksudkan dengan nikmat pada ayat terakhir berkenaan, yang kamu kena terus menyampaikan dan menyampaikan. Iaitulah, ia adalah nikmat Al-Quran yang diturunkan, nikmat nubuwah dan Al-Quran yang diturunkan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mesti terus menerangi hati-hati orang-orang Makkah. Jangan biarkan matahari tidak lagi terbit. Teruskan menyinari mereka, insya-Allah akan ada yang Allah hidupkan hati mereka dengan cahaya Al-Quran dengan asbab kamu membuka mulut.
Maka jangan jadi orang yang lemah semangat kerana merasakan Al-Quran tidak diturunkan 12 hari, ada ulama kata 15 hari, bahkan ada yang mengatakan lebih hebat daripada itu, 4 bulan Al-Quran tidak diturunkan, wallahu a'lam, pelbagai riwayat. Tetapi tidak sepatutnya kau merasakan Tuhan meninggalkanmu dan membencimu hanya kerana Al-Quran tidak diturunkan, lalu melemahkan stamina kamu. Kerana setiap hari yang berlalu, penduduk Makkah dan seluruh manusia memerlukan cahaya duha daripadamu. Cahaya yang terang benderang menerangi mereka untuk menyebabkan berlakunya pergerakan hati mereka. Kerana waktu duha adalah waktu manusia paling aktif bergerak. Ke sana kemari. Ia berjual beli kalau dalam bahasa 1400 tahun dahulu. Jadi Nabi mesti terus menerangkan sirajan munira, menyampaikan cahaya wahyu kepada manusia. Dan jangan berada dalam keadaan yang lemah semangat. Ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan menariknya Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kedua, wal laili idza saja. Allah sebut dahulu waktu siang yang semua orang aktif bekerja, pastinya penat dan letih, tetapi waktu pagi adalah waktu yang bertenaga. Kenapa bertenaga? Terima kasih malam. Karena malam itu apabila melitupi saja bermaksud menghentikan semua gerakan. Kerana orang balik daripada tempat kerja untuk berehat. Kenapa penting berehat di malam hari? Kerana kerehatan itu adalah pasangan kepada pekerjaan. Tidak boleh seseorang bekerja dengan aktif esok hari kalau tidak cukup kerehatan di malam hari. Jadi untuk ad-duha itu aktif, seseorang memerlukan kepada kerehatan di malam hari. Dan saja juga bermaksud kedamaian. Jadi ia adalah waktu untuk bertenang dan berehat. Ya, ayat pertama surah ini menceritakan tentang struggle, keaktifan. Ya, kena bekerja dengan keras. Waktu pagi orang tidak mengira pendapatan, orang aktif, ya, marketing, bekerja. Tetapi kamu perlukan satu waktu untuk berehat. Itulah waktu malam. Jadi nak katanya pasangan tidak boleh dipisahkan. Waktu duha pasangannya adalah waktu malam. Aktif bekerja memerlukan kerehatan di malam hari. Pengajaran dia apa? Cuba tengok macam mana Allah Ta'ala maha bijaksana memilih subjek yang bersesuaian dengan objek, iaitu dua objek sumpah. Apa dia? Kamu perlu struggle, ya, waktu duha, dan insya Allah akan datang waktu rehat. Ya, ini menunjukkan kesusahan itu pasangannya adalah kesenangan. Kekuasaan dan kemenangan tidak boleh dipisahkan daripada kesulitan dan latihan dan tarbiyah. Fahami bahawasanya kesulitan yang kamu hadapi di Makkah, wahai Nabi, sebenarnya satu bentuk tarbiyah agar kamu nanti menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin Makkah yang sedia ada. Sebab itu dahulu kamu yatim piatu. Kerana apa? Aku tak mahu kamu jadi pemimpin yang zalim kepada anak-anak yatim seperti pemimpin Quraisy. Sebab itu dahulu kamu pernah menghadapi situasi di mana kamu sangat-sangat memerlukan kepada petunjuk. Ya, kamu pernah berada dalam keadaan di mana kamu tertanya-tanya. Nabi tidak dalan, Nabi tidak pernah mengalami kesesatan, Nabi tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nabi hanya dalan dalam erti literalnya adalah Nabi mencari-cari kebenaran yang absolut, yang sebenar. Nabi mencari-cari apa kebenaran yang sebenar. Nabi sudah berada dalam agama Hanifi, iaitu tinggalan Nabi Ibrahim yang asal, ajaran fitrah yang asal. Tetapi Nabi tertanya-tanya, ya. Dan kenapa Nabi mengalami peristiwa di mana dikepung oleh orang-orang Quraisy? Supaya Nabi bila jadi pemimpin nanti kena hargai orang-orang yang meminta petunjuk daripada Nabi. Sebab dahulu kamu pernah berada dalam suasana jahiliyah di mana kau sangat memerlukan petunjuk. Allah berikan petunjuk, lalu sesiapa akan datang bila kau jadi pemimpin besar in the future yang meminta petunjuk, maka hendaklah kamu memberikan petunjuk. Kau pernah hampir-hampir miskin, papa kedana, tetapi Allah Ta'ala fa'aghna, Allah berikan kepada kamu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu dia mengangkat kedudukan ekonomi, dia memberikan kamu sumber rezeki dan bukan sekadar rezeki, bahkan rumah tangga yang bahagia.
Jadi nak katanya kesusahan yang Nabi alami, Allah Ta'ala sebut 3, yatim piatu, pernah berada dalam suasana keliru dan pernah miskin. Semua ni agar nanti kamu jadi pemimpin yang menghargai anak yatim, menghargai orang yang meminta petunjuk dan tidak memandang sebelah mata orang-orang yang miskin gelandangan. Jadi kesulitan ini ada hikmah, dia adalah program yang Allah Ta'ala atur ke arah menjadi pemimpin yang manusiawi, pemimpin yang benar-benar membawa agenda rahmatan lil alamin. Hablum minallah dan hablum minan nas, subhanallah. Jadi surah ini namanya Ad-Duha sangat tepat sekali. Sebab apa? Allah Ta'ala mahu seorang pendakwah punyai keyakinan. Lalu keyakinan itu, ya, apakah keyakinan itu? Surah selepasnya akan menghuraikan. Keyakinan itu adalah inna ma'al usri yusra. Keyakinan itu adalah selepas kesulitan ini pasti ada kesenangan. Kesenangan itu diatur Allah agar kamu menjadi orang yang kekal di tarbiyah walaupun senang. Kat mana tarbiyah tu dapat? 13 tahun di bumi Makkah penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan kesulitan itu pasangannya adalah kesenangan. Sebagaimana waktu duha itu pasangannya adalah waktu malam yang merehatkan. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, ya, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih surah ini dengan nama Ad-Duha, waktu di mana manusia berada dalam keadaan yang paling bertenaga, ya, manusia berada dalam keadaan yang jauh daripada tidur dan penat dan letih, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi orang yang terasa hati, bahkan berjiwa besar dan meyakini terus bekerja kuat bahawasanya kemenangan pasti akan datang. Surah pendek seperti ini kekadang merumuskan, ya, surah-surah yang panjang yang bersifat memberikan janji-janji Allah. Ya, banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang panjang-panjang yang Allah Ta'ala menyebut berita gembira. Seperti contoh surah Yusuf. Surah Yusuf nak bagi tahu Nabi, insya-Allah kesulitan Nabi Yusuf berkesudahan dengan kesenangan, kan? Maka itulah juga akan menimpa kamu, wahai Nabi. Sebagaimana aku kurniakan kepada Yusuf alaihi salam kekuasaan selepas kesulitan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi jangan sekali-kali terpengaruh dengan propaganda musuh, kononnya Allah telah meninggalkan kamu. Aku ada sebab Quran tidak turun. Aku ada sebab Quran tidak diturunkan. Supaya apa? Pertama, orang tak akan kata kau reka Quran. Yang kedua, melahirkan rasa rindu kepada kalam Tuhan. Itulah pengajaran dia. Nabi rasa stres sebab tidak diturunkan Quran. Tak dapat nak dengar suara Al-Quran. Kita bagaimana? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi